Assalamualaikum semua, salam sejahtera kembali lagi kepada channel Cikgu Hashim. Okey, so untuk video kali ini pula, Cikgu akan berkongsi untuk tajuk terakhir daripada tingkatan 5 iaitu keradioaktifan. Okey, untuk video sebelum ni, Cikgu dah berkongsi tentang radioaktif. Okey, jadi ada beberapa student daripada subscriber Cikgu tanya, minta untuk berkongsi pula tajuk radioaktif. Okey, jadi untuk video kali ini cikgu akan terangkan pengenalan sahaja kepada radioaktif. Okey. Jadi untuk pengetahuan kamu, radioaktif ni bab terakhir dalam KBSM tingkatan 5 iaitu bab yang kelima, di mana radioaktif ni kita boleh sebut sebagai stand alone topik. Okey, kenapa cakap macam tu? Sebab topik ni dia tak ada berkait sangat dengan topik-topik fizik yang lain. Okey, dia stand alone. Maksudnya kalau kamu tak pernah belajar fizik pun, kamu boleh belajar tajuk radioaktif ni. Okey. Okey, jadi terus kita tengok apa yang ada dekat whiteboard ni. Okey, yang pertama, kamu kena tahu dulu definisi keradioaktifan ataupun radioaktif. Okey. Okey, kita baca Proses perebutan nukleus yang tidak stabil dan menjadi nukleus yang lebih stabil dengan memancarkan sinar radioaktif secara spontan dan rawak. Okey. Jadi kalau kamu tengok definisi dia nampak macam panjang kan. Tapi dia punya isi dia, okey, perebutan radioaktif ataupun keradioaktifan ni adalah proses perebutan nukleus. Maksudnya nukleus sesuatu unsur tu, contoh kita belajar dekat jadual bekalan unsur dekat kimia kan. Okey, jadi nukleus tu yang mengalami perebutan. Okey, kenapa nukleus tu mengalami perebutan? Pada asalnya nukleus tu dia dalam keadaan tidak stabil. Okey, macam kita lah, contoh kalau kita berada dekat dalam bilik yang panas ataupun bilik yang sesak, kita akan rasa tak stabil kan, kita rasa tak dapat duduk diam dan kita akan bergerak ataupun keluar daripada bilik tu. Okey, samalah macam nukleus tu. Jadi nukleus tu bila dia mengalami keadaan yang tak stabil, dia akan mengalami proses kita panggil sebagai perebutan. Okey, jadi bila nukleus tu mereput, dia akan menjadi nukleus yang lebih stabil. Okey, dengan cara dia pancarkan sinaran radioaktif. Okey, itu secara umumnya. Okey. Okey, jadi bila dia tak stabil, bila dia dah mereput, dia akan menjadi nukleus yang lebih stabil. Okey, dengan memancarkan sinaran radioaktif dan proses ni berlaku secara spontan dan rawak. Maksudnya perebutan tu berlaku dengan sendirinya. Dia tidak dipengaruhi oleh tekanan suhu sekeliling. Okey, boleh. Okey, kat sini cikgu bagi contoh rajah yang paling mudah. Okey, katakanlah, okey, ini adalah nukleus satu unsur yang tidak stabil. Okey, contoh unsur tu kita boleh ambil uranium kan, sebab dalam tajuk radioaktif ni uranium adalah unsur yang popular lah, uranium, plutonium. Okey. Okey, katakanlah ini adalah satu nukleus unsur uranium. Okey. Jadi uranium ni dia tidak stabil. Nukleus dia sangat tidak stabil. Jadi dia akan mengalami proses perebutan radioaktif. Anak panah ni merujuk kepada perebutan radioaktif. And then nukleus uranium tadi akan menjadi nukleus unsur yang lain. Kan, contohnya thorium, okey, macam-macam lah. Okey, kemudian bila daripada nukleus yang tak stabil menjadi nukleus yang lebih stabil dengan cara memancarkan sinaran radioaktif. Okey, contoh sinaran radioaktif macam ni lah yang cikgu tulis 3 kat bawah ni, alfa, beta dengan gamma. Okey, boleh. Itu untuk pengenalan awal. Okey, lepas tu kamu kena tahu dari segi maksud isotop. Okay, isotop kamu pun dah belajar dekat tajuk kimia, sama je. Kalau dalam fizik pun definisi dia sama je, iaitu unsur yang mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza. Okay, itu dalam isotop, dalam fizik, sama dengan kimia. Kemudian kamu kena tahu istilah radioisotop. Okay, radioisotop ni gabungan daripada radioaktif dan isotop. Okay, jadi untuk definisi radioisotop kamu boleh jawab, okay, isotop nukleus yang tidak stabil. Okay, radioisotop kita boleh sebut sebagai isotop nukleus yang tidak stabil. Okay, dia gabungan daripada isotop dengan radioaktif. Okay, selepas tu dalam kimia juga sama juga dengan fizik, kamu kena tahu nombor nukleon, nombor proton, kemudian bilangan neutron. Okay, tu cikgu rasa tak ada masalah sebab dia sama saja kimia dengan fizik. Okey, kemudian cikgu nak terangkan 3 sinaran radioaktif, okey, ataupun zarah yang dibebaskan semasa perebutan radioaktif. Okey, ini untuk pengenalan awal je, nanti cikgu akan buat video untuk lebih detail untuk setiap satu zarah alfa, beta dengan gamma. Okey, kita tengok dulu nama
Okey, zarah alfa. Kita mungkin dah biasa dengar dah alfa, beta, gamma. Okey, jadi kita nak kenal zarah alfa ni. Okey, ini adalah simbol untuk zarah alfa. Simbol ni dia sama dengan tulisan-tulisan tamadun-tamadun zaman dahulu. Macam yang kamu pernah belajar apa? Theta, kan? Kemudian untuk lambda, okey, lambda untuk panjang gelombang. Okey. Yang ni nama dia adalah alfa. Okey. Jadi untuk alfa ni, okey, kamu kena tahu dulu definisi untuk zarah alfa. Okey, zarah alfa ni adalah nukleus helium. Okey. Kalau soalan tanya apakah zarah alfa? Zarah alfa ialah nukleus helium. Okey, kamu tak boleh sebut zarah alfa adalah gas helium. Salah. Okey, ataupun zarah alfa ialah helium saja. Itu pun tak diterima. Jadi kamu kena tulis zarah alfa ialah nukleus helium. Sebab kita nak fokus kepada nukleus helium tu, iaitu yang inilah simbol untuk helium adalah 42He, di mana He adalah simbol untuk helium, 4 nombor nukleon, 2 nombor proton untuk helium. Okey. Jadi ini simbol zarah alfa, ini dia punya nature dia ataupun kita panggil simbol dia dalam jadual berkala 42He ataupun simbol dalam persamaan radioaktif nanti kita akan jumpa 42He merujuk kepada zarah alfa dan cas untuk zarah alfa ni adalah positif. Okey, jadi zarah alfa ni bercas positif. Okey. Itu zarah alfa. Yang kedua adalah zarah beta. So ini adalah simbol untuk zarah beta. Kita nampak pun macam huruf B kan, tapi dia bukanlah B macam kita biasa tulis tu, tapi dia bermula pada bawah ni lah. Okey, ni simbol zarah alfa. Okey, dari segi definisi, zarah alfa ni merujuk kepada elektron yang bergerak pada halaju tinggi. Okey, elektron yang bergerak pada halaju tinggi. Fast moving electron. Okey, zarah alfa ni adalah elektron yang bergerak pada halaju tinggi. Okey, kalau kamu ingat dalam tajuk radioaktif, kamu ada belajar subtopik sinar katod. Okey, sinar katod ataupun cathode ray. Di mana definisi untuk cathode ray itu adalah alur elektron yang bergerak pada halaju tinggi. Okey, beza dia perkataan alur elektron. Kalau untuk zarah beta, dia adalah elektron saja. Elektron yang bergerak pada halaju tinggi. Kalau sinar katod, alur elektron yang bergerak pada halaju tinggi. Jadi, itu pun kena bezakan betul-betul. Okey, jangan tertukar zarah beta dengan sinar katod. Okey, sinar katod ada perkataan alur. Okey, kalau untuk zarah beta, dia adalah elektron bergerak pada halaju tinggi. Okey, itu yang dekat lah. Okey. Jadi untuk dalam simbol persamaan ataupun perebutan radioaktif, kita akan gunakan zarah beta ni, E ni merujuk kepada elektron, kosong, negatif 1. Okey, untuk nombor nukleon dia kosong, nombor proton dia negatif 1. Dia punya, orang kata apa, simbol dalam persamaan radioaktif. Okey, kosong, negatif 1, E. Dan untuk cas untuk zarah beta ni adalah negatif. Okey, dia bercas negatif. Dia berlawanan dengan alfa. Alfa positif, beta negatif. Okey, kemudian yang terakhir kita tengok dekat sini sinar gamma. Okey, sinar gamma. Di mana sinar gamma ni kamu dah pernah jumpa dalam tajuk gelombang, dalam tajuk wave, dalam spektrum elektromagnet ataupun gelombang elektromagnet yang ada 7 jenis tu. Di bahagian bawah susunan spektrum elektromagnet tu adalah sinar gamma. Di mana sinar gamma ni adalah sejenis gelombang. Okey, dia adalah gelombang yang mempunyai frekuensi yang tinggi. Okey. Jadi sebenarnya sinar gamma ni adalah gelombang di mana dia ada medan elektrik dan juga medan magnet. Okey, sinar gamma. Jadi adalah simbol dia. Okey, dia macam huruf Y sikit. Okey, macam huruf Y. Okey. Kalau kamu tengok kat sini, sinar gamma dalam persamaan radioaktif dia tak ada tanda ataupun dia tak ada macam ni ada He, ada E kan, tapi untuk gamma dia tak ada. Okey, sebab itulah dia diberi nama sinar gamma. Dia tak diberi nama zarah gamma. Kan, sebab dua zarah dekat atas ni kita boleh sebut zarah alfa dengan zarah beta sebab dia mempunyai zarah iaitu nukleus helium dan juga elektron tu sendiri. Maksudnya nukleus helium tu ada benda tu, ada dia punya partikel tu. Elektron pun ada juga partikel tu, ada zarah dia. Sebab tu kita panggil zarah alfa dengan zarah beta. Tapi kita tak boleh sebut zarah gamma sebab gamma ni dia tak ada partikel, dia tak ada zarah. Okey, dia hanyalah sejenis gelombang sahaja. Jadi sebab itulah dia pun tak ada persamaan yang khusus untuk gamma. Okey. Tetapi sinar gamma ni lah yang paling antara yang berbahaya sekali. Okey, nanti kita tengok kenapa dinamakan
kenapa dia namakan sinar gamma ni antara yang bahaya. Okey. Charge dia adalah neutral. Okey, kalau alpha positif, beta negatif, manakala gamma ni bercharge neutral. Okey. Boleh. Jadi cikgu rasa itu sahaja dulu untuk pengenalan keradioaktifan. Okey, yang pertama kamu kena tahu konsep keradioaktifan tu macam mana, perebutan tu, maksudnya nukleus tu mengalami perebutan. Okey. Tapi perebutan kat sini bukanlah sama dengan perebutan haiwan yang mati ataupun tumbuhan yang mati kan, di mana dia terurai tu. Itu secara haiwan lah. Tapi keradioaktifan ni maksudnya nukleus tu yang bertukar menjadi nukleus yang lain. Okey. Dengan cara memancarkan radioaktif secara spontan dan rawa. Okay, so nanti untuk video lepas ni insyaAllah cikgu akan share macam mana dinamakan kuasa pengayunan dan juga kuasa penembusan untuk sinaran-sinaran radioaktif ni. Okay, jadi itu saja. Terima kasih untuk tontonan hingga akhir ni. Okay, jangan lupa subscribe, like, share video cikgu dan komen dekat bawah. Okay, jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih.